Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan manusia, yang membenarkan hamba-Nya itu melihat apa yang ada di sebalik kewujudan alam ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hamba-hamba Allah taala mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan kepada semua ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala di mana saja berada. Maka didoakan agar semua berada di dalam limpahan rahmat Allah taala, di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dimohonkan agar kita memohon kepada Allah agar kita semua mendapat pengampunan Allah dan dikurniakan taubat nasuha sebelum kita wafat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kita hikam kita dan kita sampai pada muka surat 85. 85 baris yang kedua daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, abahalaka an tanzura ma fi mukawwanati wa ma azina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanati. Maksudnya, telah diharuskan bagimu, yakni dibolehkan bagimu menilik, yakni melihat, memandang, mengkaji kepada barang yang dalam segala yang diadakan tiada diberi izin. Maka diharuskan bagi kamu menilik kepada barang dalam segala yang diadakan, yakni alam ini. Maka dibolehkan kamu melihat kepada alam ini. Melihat pada alam ini tiada diberi izin dan tidak diberi izin, tidak dibenarkan, tidak diharuskan bagimu berhenti serta segala zat yang diadakan, yakni berhenti sekadar apa yang ada daripada alam ini, apa yang kamu lihat daripada alam ini. Kerana sekalian itu hijab, yakni sekalian itu terdinding kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami matan ini, pengarang kitab kita ini memberitahu bahawa kita dibenarkan menilik kepada barang yang dijadikan oleh Allah. Barang yang dijadikan oleh Allah ini dipanggil mukawwanat, yakni alam ini. Maka apa yang ada pada alam ini kita boleh melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Yang terdiri daripada gunung ganang, tumbuhan dan seumpamanya, dan apa yang ada di langit. Maka lihat di situ, boleh kamu lihat dan tiada diberi izin. Kamu lihat sekadar apa yang kamu nampak sahaja. Jadi kalau kamu nampak langit, bumi, sekadar itu yang kamu nampak, maka jangan berhenti di situ. Kerana sesiapa yang melihat alam ini hanya sekadar melihat apa yang dia nampak sahaja. Dia nampak gunung, dia nampak bukit, dia nampak laut, dia nampak sungai, sekadar itu saja dia nampak. Bermakna dia telah terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inzuru maza fis samawati wal ardh. Walam Qul inzuru maza fis samawati wal ardh. Walam yakul unzuru samawati. Fataha laka babul afhami. Babu afhami. Walam yakul unzuru was samawati. Li'alla
yadulluka ala wujudil ajrami. Maksud dia, kata olehmu, wahai Muhammad, katakan olehmu, tilik olehmu, oleh kamu apa yang dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wahai Muhammad, kamu tengoklah apa yang ada pada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka dalam ayat itu, qulin zuru maza fis samawati. Maza fis samawati, iaitu kamu tengoklah, kamu renungkan, kamu kajilah, kamu pandanglah dengan pandangan mata hati apa yang ada pada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kamu hendaklah tengok, wahai Muhammad, apa yang ada pada 7 petala langit dan apa yang ada pada 7 petala bumi. Dan tiada dikatakan tilik oleh kamu 7 petala langit. Tiada dikata olehmu 7 petala langit. Allah tak kata tengoklah pada 7 petala langit. Allah tak kata gitu. Tetapi Allah mengatakan tengoklah apa yang ada pada 7 petala langit. Maka dengan firman Allah Ta'ala itu, tiliklah oleh kamu apa yang di dalam 7 petala langit itu. Maka Allah menyatakan kamu kena tengok apa yang ada di dalam 7 petala langit itu. Allah tak kata tengoklah pada langit itu, tetapi apa yang ada pada 7 petala langit itu. Maka telah dibukakan bagimu pintu yang memberi faham. Maknanya seandainya kamu ini merenung, mengkaji, melihat apa yang ada di sebalik 7 petala langit itu, nescaya Allah akan memberi faham kepada kamu. Kerana engkau mengambil dalil pada segala yang dijadikannya. Kerana daripada apa yang kamu tengok tu, kamu boleh mengambil dalil daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan, dan tiada dikatakannya telik oleh kamu 7 petala langit, supaya tiada ia menunjuk akan dikau atas kejadiannya, atas keadaannya segala ajram, segala jirim, iaitu awliya yang selain daripada Allah Ta'ala bagimu, dan di dalamnya itu jauh daripadanya. Maknanya kamu kena tengok 7 petala langit tadi, apa yang ada pada 7 petala langit tadi. Bila kamu melihat apa yang ada di sebalik 7 petala langit tadi, maka Allah akan membuka pintu kepahaman kepada kamu. Pintu kepahaman kepada kamu, dan Allah tidak mengatakan tu tengok pada 7 petala langit, tetapi 7 apa yang ada pada 7 petala langit. Maka sebenarnya kalau hanya kamu melihat pada apa yang ada pada langit, 7 petala langit, 7 petala bumi, tengok ada apa yang ada pada bumi. Kalau apa yang ada pada bumi itu terdiri pada jirim-jirim, terdiri daripada jirim-jirim, maknanya himpunan daripada pokok. Contohnya pokok, himpunan daripada pokok itu adanya daripada kulit-kulit pokok. Begitu. Himpunan daripada batu-batu menjadi bukit. Itu semua jirim belaka. Jadi yang dikendaki, apa dia maksud di sini? Maksud di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu ataupun tidak mengizinkan kita hanya sekadar melihat bukit itu bukit. Kita melihat bumi itu bumi. Allah tak suruh tengok bumi, Allah tak suruh tengok langit saja, tengok bumi saja, tetapi Allah suruh tengok apa yang ada di sebalik langit dan di sebalik bumi. Maknanya apa? Maknanya orang-orang soleh, mereka itu melihat, bukan saja melihat yang zahir, tetapi melihat yang batin. Apa maksud yang zahir, yang batin? Kalau dia melihat zahir, dia melihat alam. Kalau dia melihat zahir dan batin, yang batin dia melihat siapa yang menjadikan alam. Maknanya di sini diperintahkan kamu kena melihat di sebalik siapa yang menciptakan langit, 7 petala langit, 7 petala bumi.
Maka kalaulah sekadar tengok langit dan bumi, maka Allah akan mengatakan dengan firman Allah, Qulin zurus samawati. Tetapi oleh kerana Allah tak mahu kita sekadar melihat itu sahaja, itu melihat begitu dikira terhijab dengan Allah, maka Allah Ta'ala perintahkan, Qulin zuru maza fis samawati. Lihatlah apa yang ada di sebalik kejadian 7 petala langit. Maka disuruh kepada kita ini agar kita ini melihat bahawa ada yang mencipta di sebaliknya. Maka di sini Allah menyatakan bahawa pandangan manusia itu kepada alam itu ada dua. Pandangan manusia itu pada alam ada dua. Satu, pandangan alam yang mendindingkan ia kepada Allah. Dia memandang kepada alam mukawanat, tetapi pandangan itu mendindingkan dia dengan Allah. Seperti apa? Seperti orang yang melihat alam tadi, lalu dia lalai kepada Allah. Dia melihat alam, lalu dia lupa bahawa Allah lah yang mencipta alam. Maka ini dipanggil pandangan yang membawa hijab. Siapa yang melihat sekadar itu, yang Allah Ta'ala, yang pengarang kita kata Allah tidak izin antakifa ma'azawatil mukawanat. Kamu hanya terhenti di atas apa yang kamu lihat daripada perkara alam. Kalau kamu tengok begitu, maka kamu terhijab, jauh kamu dengan Allah. Kerana apa yang kamu lihat itu jirim saja. Bukit terdiri daripada batu-batu, maknanya. Maka begitulah, terdiri daripada batu-batu jadi bukit. Terdiri daripada helaian pokok, jadilah pokok. Gambaran begitu maknanya. Jadi disuruh kepada kita agar jangan sekadar itu. Kerana pandangan yang pertama tadi, pandangan alam yang mendinding ia kepada Allah, itu pandangan orang awam kebanyakan. Pandangan ini pandangan orang yang lalai kepada Allah. Maka orang yang melihat alam tidak melihat kepada Allah Ta'ala adalah disebabkan terhijab dia dengan Allah kerana dia tidak berzikir kepada Allah. Orang yang tidak berzikir kepada Allah terhijab hanya sekadar melihat alam, melihat bukit, melihat gunung dan seumpamanya. Maka ini kesan disebabkan dia tidak berzikir kepada Allah. Yang kedua, pandangan mereka adalah pandangan yang tidak merenung, pandangan yang tidak ada tafakur. Maka dengan sebab dia tidak ada tafakur pada pandangan tersebut, maka terhijablah ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apabila melihat bukit yang indah, maka sekadar nampak bukit itu indah sahaja. Dia lupa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Jangan sampai di situ. Sesungguhnya matahari itu bergerak mengikut paksinya. Maka tidak boleh di situ. Kecuali ada tambahannya. Zalika takdirul azizil alim. Itulah kekuasaan Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Zalika takdirul azizul alim, yakni Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha berkuasa. Maka dalam keadaan macam itu memberitahu kepada kita, jangan kita ini memandang sesuatu itu tanpa kita merenung. Maka hendaklah seorang itu merenung betul-betul apa yang ada di sebaliknya tadi. Itu pandangan yang pertama, yakni pandangan Allah yang mendindingkan dia dengan Allah, yakni pandangan orang yang lalai kepada Allah. Yang kedua, pandangan kepada alam yang menyampaikan ia kepada Allah. Pandangan alam yang menyampaikan ia kepada Allah. Jadi menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala itu pandangan orang yang soleh, pandangan para wali Allah. Bila dia memandang alam, maka dia merenung, dia memerhatikan, dia maknanya melihat di sebaliknya, lalulah datang kepada dia pengenalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melihat alam ini, dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, melihat alam. Lalu dia mengatakan alam ini cantik, gunung ini cantik, bukit ini cantik. Ini peringkat pertama. Ini peringkat orang awam. Peringkat yang kedua, peringkat pun dia pun melihat alam setelah dia ini berzikir kepada Allah. Maka dia pun mengatakan, peringkat kedua, melihat alam, lalulah ingat dia akan Allah. Lalu dia mengatakan, alam ini cantik dan Allah yang menciptakannya. Ini peringkat kedua. Melihat alam, lalu melihat Allah yang mencipta. Peringkat yang ketiga, melihat alam, lalu melihat sifat Allah. Dia pun melihat alam. Bila dia melihat alam, dia pun mengatakan bahawa ini sifat kudrat Allah. Ini sifat kudrat dan iradat Allah. Ini sifat ilmu Allah. Walaupun dia nampak bukit, tapi dia nampak ini sifat Allah. Ini peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat hanya melihat, maknanya hanya melihat Allah. Hanya melihat Allah Ta'ala, sudah lagi tidak melihat alam. Hanya melihat Allah, yakni melihat akan zat Allah Ta'ala. Zat juga sifat Allah. Bagaimana melihat zat Allah Ta'ala? Melihat zat Allah Ta'ala dengan merasa kegerunan, merasa keagungan kepada Allah. Bila melihat saja alam, rasa gerun, rasa gerun kepada Allah. Merasa besarnya Allah, merasa agungnya Allah Ta'ala. Maka ini adalah peringkat yang keempat. Jalannya dua. Jalannya zikir dan tafakur. Jalannya zikir dan tafakur secara berterusan dengan melalui bimbingan guru. Guru yang benar dan juga disertai dengan taubat yang benar. Maka Allah Ta'ala berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Maka mereka yang sentiasa menyebut nama Allah, maka berzikir dengan Allah. Ada orang kata tak boleh berzikir dengan Allah. Ini tak tahulah pandangannya. Pandangan dia, ini pandangan yang tidak makna pandangan yang bukan daripada ahli-ahli sufi. Boleh jadi benar mengikut pandangan orang awam. Jangan zikir lagi Allah. Maksud dia tak boleh zikir Allah, kena zikir la ilaha illallah. Tetapi ahli-ahli sufi mengatakan bahawa berzikir dengan Allah itu boleh berdasarkan firman Allah, allazina yazkurunallah, mereka yang menyebut nama Allah. Yang menyebut Allah, jadi menyebut nama Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk dan baring. Bermakna sudah biasa dengan berzikir. Bila ia sudah biasa dengan berzikir, wa yatafakkaru, maka datanglah dia hati berfikir. Kalau tidak berzikir, tidak akan datang berfikir. Kalau tidak berzikir, tidak akan datang berfikir. Maka tidak berfikirlah melihat alam. Tak ada fikir pun. Tengok gunung ganang pun dia tak ada fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka dia memikirkan apa yang ada di langit dan juga di bumi, pada kejadian langit dan bumi. Sehingga mereka berkata, subhanaka faqina azabannar. Ma khalaqta hadza batila. Tidak engkau jadikan bumi, alam ini sia-sia ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, selamatkan kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberitahu kepada kita bahawa Allah Taala tidaklah menjadi alam ini sia-sia tanpa hikmah, tidak. Maka kerana itu Allah Taala perintah supaya kita memerhati dan juga mengkaji. Jadi kalau kita sekadar melihat itu material, itu dipanggil ajram, itu hanya jirim-jirim saja.
maka melihat kepada material saja atau melihat kepada jirim dia saja, melihat pada zahir saja, maka itu penglihatan yang tidak dibenarkan, itu membawa kepada jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang digalakkan, yang disuruh kita, yang pertama melihat, kemudian merenung. Merenung dengan arti kata memerhatikan, kemudian menyelidiki, kemudian dapat merasakan, dan merasakan itu dengan melihat melalui pandangan mata hati. Pandangan mata, pandangan zahir daripada pandangan mata, tetapi pandangan mata hati ialah pandangan yang dibuka dengan zikrullah. Pandangan mata hati dibuka dengan zikrullah. Siapa yang tidak berzikir, maka bagaimana nak membuka mata hati dia? Maka buka mata hati dengan zikrullah. Ini kena cari orang-orang yang saleh. Ini kena cari ahli-ahli sufi, kena cari guru-guru yang musyrik, kena cari murabbi yang boleh mendinding antum semua berzikir sehingga dapat membuka mata hati. Sehingga bila dapat membuka mata hati dengan kesan berzikir, maka akan dapat melihat hakikat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila dia ini melihat dengan pandangan mata hati, apa yang dia dapat rasa? Dia akan dapat rasa kebesaran Allah. Pertama, dia akan dapat rasa kebesaran Allah. Dia akan dapat rasa keagungan Allah. Dia akan dapat rasa rahsia zat Allah. Yang ketiga, dia dapat rasa kesempurnaan kudrat Allah. Dia dapat rasa kesempurnaan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga dapat rasa kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lain. Maka dengan sebab itulah disuruh kita ini renung betul-betul. Renung bukan sekadar lihat dengan mata ni, tetapi dengan mata dan dibuka dengan mata hati. Dengan mata melihat keindahan Allah dan membuka mata hati dengan zikir, zikrullah. Zikrullah. Maka dengan melihat yang zahir, membuka mata hati dengan berzikir, lalu ketika itu akan membawa pembukaan daripada Allah Ta'ala, yakni pintu kepahaman. Kalau orang tanyalah, Ustaz, saya tengok dah bukit, dah rasa benda. Contohnya, saya tengok dah bukit, dah rasa benda. Dah kalau dah rasa benda, kamu buat benda apa? Saya ambil gambar je, masuk Facebook gitu je. Tengok dah bukit, tengok dah gunung, tak rasa benda. Tak rasa benda sebab kamu tengok dengan dua mata kamu. Dan Ustaz tengok mana? Ustaz tengok dengan 4 mata. Dua mata, 2 spek mata. Dengan spek mata jadi 4 mata. Bukan. Maka kita pun sama saja. Kita kena buka mata satu lagi. Ada lagi mata? Ada. Dia panggil mata hati. Dan nak buka macam mana mata hati? Buka mata hati dengan zikrullah. Setelah berzikir dengan kepada Allah Ta'ala, setelah kita kata tadi renung, perhati, lihat, apa dia? Maka Allah buka pintu kepahaman. Pintu kepahaman. Maka bila dibuka tadi pintu kepahaman, maka barulah dia nampak di sebaliknya. Kalau air batu, orang akan tengok itu benda sesuatu yang keras. Tetapi orang yang melihat sebaliknya, air batu itu asal daripada air. Gitu gambarannya. Maka di dalam kitab Aiqazul Himam, dia bagi contoh seperti postman. Postman. Bila postman hantar surat pada kita, jangan kita duduk sibuk dengan postman. Kita kena baca apa yang dikhendaki dalam surat. Yang dibawa oleh postman tadi, apa yang dikhendaki dalam surat. Begitu gambaran. Kalau kamu baca Quran, kalau kamu baca Quran, maka dalam keadaan macam itu, kamu kena tengok apa kehendak Allah Ta'ala di dalam isi-isi Al-Quran. Kalau kamu tengok alam, apa kehendak Allah apabila kamu melihat alam. Jangan kamu menyangka Allah bagi mata suruh tengok je alam. Maknanya, pergi tempat comel sekali, mari kita pergi Kamera Highland, pergi Kamera Highland. Mari kita pergi dekat mana ni, tempat sungai, tengok tak tengok. Tidak. Allah Ta'ala suruh melihat
sambil merenung, sambil mengkaji, sehingga dibuka pintu kepahaman. Bila dibuka saja pintu kepahaman, maka kamu akan mengenal Allah. Sudah mengenal Allah, maka tidak perlu lagi mencari dalil. Cukup tengok, cukup sehingga melihat kepada alam, sudah tahu Allah, sudah nampak Allah. Maka demikianlah dikatakan bahawa orang-orang yang saleh, mereka itu melihat di sebalik apa yang dia lihat. Adapun orang awam macam kita hanya melihat apa yang dia nampak, tetapi tidak sampai kepada apa yang ada di sebaliknya. Baik, yakni telah menyuruh Allah Ta'ala dengan menilik di dalam segala yang diadakannya. Yakni Allah Ta'ala suruh tengok alam ini. Allah perintah kita tengok alam ini. Yang diadakannya itu iaitu alam. Gunung, ganang, bukit, bukau, Allah Ta'ala suruh tengok. Suruh tengok tadi, tiada bagi zat yang diadakannya itu. Kerana jangan tengok zat dia semata-mata, jangan tengok bukit semata-mata. Kerana bahawasanya yang demikian itu, yakni yang kamu tengok bukit semata-mata, kamu tengok gunung semata-mata, macam kita hari ni tengok gunung, tengok bukit semata-mata, yang demikian itu tanda kamu jauh dengan Allah. Itu tanda jauh dengan Allah Ta'ala. Bila tengok sekadar tengok, tengok gunung, tengok bukit, tengok sungai, tengok laut, itu sekadar saja, maka itu tanda kamu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, sebab menilik barang yang lain daripadanya, kerana kamu melihat pada barang yang lain pada Allah. Maknanya Allah tidak menghendaki kamu lihat itu. Allah Ta'ala menghendaki kamu lihat itu sehingga kamu mengetahui siapa yang menjadikannya, siapa yang menciptakannya, siapakah yang bijaksana yang mencipta itu. Ini daripada sifat mana yang boleh mencipta gunung, bukit, gunung dan seumpamanya. Maka kalaulah kita melihat sekadar melihat, maka orang-orang yang tidak beriman pun melihat juga. Maknanya mereka kadang-kadang hebat dalam National Geography. Kalau kita tengok dia punya dia punya dokumentari, dia kaji binatang, dia kaji gunung, dia kaji bukit, dia kaji gunung berapi, tetapi malangnya tidak sampai kepada siapa yang menjadikan gunung, siapa yang menjadikan gunung berapi, siapakah yang menjadikan binatang. Tidak sampai begitu. Sedangkan orang beriman, dia apabila sahaja dia melihat itu, maka dia dapat mengetahui itulah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakannya yang menciptakan segala-galanya. Baik. Maka dikatakan bahawa itu tanda kamu jauh daripada Allah. Kalau tengok alam, lupa, tak nampak lagi Allah, jauh pada Allah. Sebab menilik kepada barang yang lain daripadanya. Kerana kamu kena tengok Allah, tapi kamu tengok benda yang lain daripada Allah. Dan tiada diharuskan demikian itu, tidak dibenarkan sama sekali. Jangan biarkan hati kita ini lalai, jangan biarkan hati kita tidak hidup dengan Allah. Hanya saja disuruh mereka itu pada yang demikian itu supaya sampai mereka itu pada nazar, yakni pandangan yang benar, pandangan sambil merenung. Mereka itu di dalam yang diadakan itu kepadanya, yang Allah Ta'ala ciptakannya. Kerana wujud zuhurnya, zahirnya Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam alam. Allah Ta'ala maknanya di dalam alam itu ada Allah. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Dan isyarat kepada makna itu, iaitu firman Allah Ta'ala yang telah tersebut itu. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Supaya kita sedar. Kadang-kadang kita lupa. Sehingga kita bila lupa, kita pun tak merenung. Orang-orang soleh begini pandangan orang soleh. Ketika mana mereka makan rezeki Allah, mereka jadi takut. Mereka jadi ingat kepada Allah. Mereka makan rezeki Allah, mereka jadi ingat kepada Allah. Kerana apa? Kerana mengetahui bahawa Allah lah yang menciptanya. Baik, kita contoh. Pagi tadi makan apa? Para jemaah kita makan apa? Maka Ustaz contohkan, pagi tadi makan apa dia? Makan nasi lemak.
Makan nasi lemak ni, kalau kita beli makan nasi lemak, kita sekadar makan nasi lemak aje. Cuba renung kau sikit. Gitu katakan kata. Cik tengok kau sikit. Apa dia? Baik. Kita pun tengok nasi lemak ini kita makan kita ambil mana? Kita ambil nasi lemak tadi di kedai apa dia? Di kedai Mukjizah lah katakan lah. Di kedai Mukjizah. Kita pun ambil lah nasi lemak tadi. Dan nasi lemak tadi Mukjizah ambil mana nasi lemak? Kata Mukjizah orang mari atok. Siapa mari atok? Mak Cik Minah. Macam mana? Cuba tanya Mak Cik Minah. Mak Cik Minah tu dia ambil mana nasi lemak tadi? Nasi lemak Mak Cik Minah kata, saya beli beras dekat kedai runcit. Cuba tanya kedai runcit tadi, kamu ambil mana beras ini? Kata tokek kedai runcit tadi, saya ambil beras tadi daripada ada lori bawa atau beras di kedai. Lori tu ambil mana? Ambil di kilang. Kilang tu ambil mana? Kilang ambil daripada petani-petani yang menanam padi. Baik, petani-petani yang menanam padi itu, dia tanam padi, maka bila dia tanam padi, siapa yang menumbuhkan padi? Kata orang petani tadi, saya hanya menanam saja, saya serahlah. Saya tidak pernah buat mesyuarat. Petani-petani, banyak mana beras kita, padi nak tumbuh. Tak. Banyak beras tu, sutir beras tu besar mana? Tidak. Hanya tanam saja. Allah menurunkan air hujan, maka tumbuh tanaman. Hasil daripada kita renung nasi lemak itu, akhirnya kita akan nampak ini Allah yang memberi. Kalau tidak kita nampak Mukjizah tu kedai dia je. Tetapi bila kita renung, contoh renungan tadi, itu renung dari segi zahir. Itu renung zahir. Mukjizah yang mana kita ambil daripada kedai Mukjizah tadi, itu renung zahir. Daripada kedai Mukjizah pergi kepada Mak Cik Minah pada ke tokek kedai runcit, lepas tu pada tokek kilang, lepas pada kilang itu pergi pada petani, akhirnya nampak Allah yang menurunkan hujan. Itu baru renung zahir. Allah Ta'ala suruh renung zahir. Tetapi kalau renung zahir itu tidak akan terbuka lagi mata hati, lalu disuruh buka pula mata hati kamu dengan zikrullah dan juga tafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sudah terbuka macam itu, barulah nampak sesuatu itu apa yang ada di sebalik alam tadi. Inilah pandangan orang-orang yang soleh. Sudah melihat tadi apa yang ada, maka ketika itu tidak ada lagi lah cari dalil, cukup Allah Ta'ala itulah yang menunjukkan dalilnya. Maknanya semuanya melihat Allah. Maka orang awam mengenal Allah dengan apa? Orang awam mengenal Allah dengan ilmu. Dia kenal Allah dengan ilmu. Ini orang awam. Begini. Peringkat. Orang salik yang berjalan kepada Allah, mengenal Allah dengan apa? Dengan merenung. Dia renung dengan merenung, dengan mengkaji, memerhati. Memerhati. Ini orang salik, orang yang berjalan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang mengenal Allah, orang yang kekasih Allah, orang yang dipanggil orang khawas lah, orang yang istimewa di sisi Allah, orang golongan yang ketiga, yakni golongan wali Allah. Golongan wali Allah mengenal Allah dengan apa? Mengenal Allah dengan rasa. Rasa. Maka itu gambaran orang yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melihat Allah dengan rasa. Rasa macam mana? Yang kita balik tadi. Rasa gerun kepada Allah. Rasa kebesaran Allah. Rasa kesempurnaan Allah dalam segala sifat-sifat Allah. Begitulah pandangan orang yang dipilih ataupun kekasih Allah. Maka maksudnya kita tidak boleh biarkan pandangan kita pandangan orang awam. Kerana pandangan orang awam itu tidak dibenarkan lagi. Sehinggalah kamu melihat di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi. Dan ni matan lain ni kita tambah lagi boleh.
Sikit lagi. Al-akwanu sabitatun bi isbatihi wa muhawwatun wa muhawwatun bi ahadiyati zatihi. Ini matan yang lain. Wa mamhuwwatun bi ahadiyati zatihi. Segala kaum ini adalah alam, segala alam. Kita tengok gunung ganang, bukit buka dan sebagainya. Segala kaum itu daripada zatnya, dari segi zahir alam itu adamun mahdun, tiada semata-mata. Apa maksud alam ini sebenarnya zahir? Sebenarnya tiada semata-mata. Pada zatnya, pada zat alam tadi, bukan zat Allah. Pada zat alam itu tiada sebenarnya. Maknanya apa? Hakikat alam itu tiada. Apa maksud hakikat alam itu tiada? Maknanya alam ini dia tidak ada dengan sendiri. Dia tidak ada dengan sendiri, tetapi dia diadakan oleh Allah Ta'ala. Ini hakikat alam. Dia tidak ada dengan sendiri. Jadi jangan tengok alam saja, tak. Supaya kita sedar bahawa setiap alam, setiap yang kita tengok ada penciptanya. Jadi orang yang hatinya hidup, setiap dia tengok dia merasa ada yang menciptanya. Iaitu tetap ia dengan sebab ditetapkannya. Dia sabit dengan sebab disabitkan dia. Dia wujud dengan sebab diwujudkan dia. Bermakna apa? Dia boleh binasa, dia boleh wujud. Begitulah. Ini sifat alam. Dan hapus ia dengan ahadiyah. Dan dia tiada. Dia tiada dengan sifat ahadiyah, dengan sifat esa Allah. Bila sebut Allah Ta'ala esa, hanya Allah. Apa maksud esa? Hanya Allah. Hanya Allah Ta'ala yang wujud. Yang lain tidak wujud. Maka wujud yang lain daripada Allah ini adalah 3 wujud. Apa dia? Yang pertama dia panggil wujud apa? Yang pertama dia panggil wujud apa ya? Yang pertama dia panggil wujud wujud isnadi. Wujud yang diisnadi, yang disandarkan. Wujud seperti wujudnya anak dengan sebab wujud ibu bapa. Ada tak tanpa ibu bapa wujud? Ada. Siapa? Nabi Allah Adam. Ada tak maknanya tanpa ayah? Ada. Nabi Allah Isa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah yang mengadakan. Maka wujud yang selain Allah Ta'ala, yang pertama dia tidak wujud sebagaimana wujud yang isnadi, wujud yang disandarkan. Wujud yang disandarkan tu adalah wujud disebabkan ada yang lain. Yang lain, maka sabit yang lain tu wujud dia. Satu. Yang kedua dia panggil wujud aradi. Apa makna wujud aradi? Wujud aradi wujud yang mendatang. Seperti apa? Seperti wujud bayang-bayang. Ada objek, ada bayang-bayang. Tak ada objek, tak ada bayang-bayang. Itu dia panggil wujud apa? Itu wujud aradi. Wujud yang mendatang. Wujud yang mendatang. Ini dia panggil apa dia ni? Wujud yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wujud ijadi, wujud yang diwujudkan. Wujud yang diwujudkan seperti apa? Seperti wujudnya tanaman. Duk tanam keluar. Ada kat tanah tak jadi. Maknanya dulu masa kita ni orang bandar, tu bandar dah sangat. Kahwin dengan orang kampung. Jadi akhir sekali arwah pak mertua suruh tanam padi. Kita pun orang kampung panggil cedung. Kita pun ambil tanamlah. Akhirnya mari hujan timbul belaka, dak hidup tak bagus. Jadi tak ada bakat duk tanam padi. Yang ada bakat makan hasil daripada padi, itu ada bakat. Baik, maka itu wujud yang tiga. Itu wujud yang tidak ada wujud. Apa dia? Yang pertama wujud isnadi, yang kedua wujud aradi, yang ketiga wujud ijadi. Ketiga-tiga ini adalah wujud yang tidak sebenar. Tujuh. Maka alam ini
sebenarnya tidak wujud. Tiada sebenarnya. Dan dia ada sebab diadakannya. Ditetapkannya. Dan hapus ia dengan ahadiyah. Dia tidak ada sebab apa? Sebab sudah ada keesaan Allah. Kalau dia ada, dah tak esalah Allah. Sebab dia ada, Allah ada. Begitu gambarannya. Keesaan, ahadiyah ni keesaan Allah. Kerana tiap-tiap sesuatu daripadanya jua permulaan. Setiap sesuatu ada permulaan. Maknanya ada permulaan. Baik ijadi. Ada mula daripada tiada kepada ada. Semua ada permulaan. Tidak ada dia jadi dengan sendiri. Tidak ada kecuali Allah. Dan kepadanya jua kembali. Yakni semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau tetap ia nascaya tiada ahadiyah. Kalaulah dia ni wujud, kalau dia wujud sebagaimana wujud Allah, tiada wujud dia tetap. Dan wujud dia ini bukan wujud isnadi, bukan wujud bukan wujud aradi, bukan wujud ijadi. Satu lagi wujud ijadi ya. Ijadi wujud yang diwujudkan oleh Allah. Maka dalam keadaan macam itu, kalaulah dia ni wujud memang wujud sebagaimana wujud Allah, maka tidak ahadiyah lah Allah, tidak esa lah Allah. Dan Allah dipanggil wujud apa? Maka wujud Allah dipanggil wujud hakiki. Apa ni Ustaz wujud hakiki ni? Wujud hakiki adalah wujud yang tidak dimulai dengan tiada. Wujud hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud, yakni wujud yang tidak dimulai dengan tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Dimula dengan tiada, tidak dimulai dengan tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Tak hidup, tak mati. Itu Allah. Tak hidup, tak mati pula. Allah Maha hidup. Tiada mula, tiada mula, tiada awal, tiada akhir. Tak hidup, tak mati, salah ni. Tiada awal, tiada akhir. Maknanya. Baik. Maka dan lagi ada di dalam demikian berbilang dua. Kalaulah Allah Ta'ala tu wujud yang esa, ada lagi alam wujud yang esa juga, maka berbilang-bilang. Maka yang lain itu wujud yang tidak sebenar. Wujud yang tidak sebenar ada tiga. Isnadi, aradi, ijadi. Tiga. Maknanya. Tapi wujud Allah, wujud hakiki. Wujud hakiki, wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan jikalau tetap ia maka tiadalah sah mengambil dalil dengan Adam yang hapus. Tiada sah mengambil dalil dengan Adam yang hapus. Ini daripada alam tadi atas wujud yang kekal Subhanahu wa ta'ala dan tersembunyilah ahadiyah dan zahirlah wahdaniyah. Wahdaniyah daripadanya terbilang ahadiyah dan zahirlah wahdaniyah daripadanya, dan dengan dia keadaan tiap-tiap sesuatu. Keadaan tiap-tiap sesuatu dan tiada sesuatu, kerana sesuatu hakikatnya itu makdum. Mafqud. Mafqud ni yang hilang, makdum yang tiada. Maka adalah dia jua awal dan akhir, zahir dan batin, dan iaitu tiap-tiap sesuatu amat tahu. Ni kita bahas bab tauhid sikit ni. Maknanya tiadalah sah maknanya mengambil dalil dengan Adam yang hapus, iaitu mengambil dalil daripada sesuatu yang tiada. Sesuatu yang tiada dengan ahadiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Maka lihatlah kepada Allah, jangan melihat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana selain daripada Allah Ta'ala itu tiada. Maka jangan melihat bukit semata bukit. Bukit itu tak ada sebenarnya. Dia bukan ada, dia diadakan saja. Maka lihatlah kepada Allah. Terus kepada Allah yang mengadakannya. Maka melihat kepada benda yang hapus, melihat kepada alam semata-mata, itu salah.
Bahkan tak boleh melihat pada alam, tetapi melihat kepada Allah, kerana Allah lah yang mengadakan alam itu. Maka ada pun yang lain itu pada hakikatnya tiada. Dia hilang, maf'ul hilang, makdum tiada. Hakikatnya semua tiada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang lain daripada Allah Taala. Maka demikianlah. Tidak ada wujud yang lain. Maka ingat, kita sihat. Kita ada Allah Taala beri kekuatan kat tangan. Maka sebenarnya hakikat kita tidak ada kekuatan pun. Yang ada kekuatan itu Allah. Allah yang mengangkatkan tangan kita. Kita kaya. Contoh yang saya faham. Kita kaya, kita banyak harta. Hakikatnya kita tak ada harta pun. Tetapi yang banyak harta itu Allah. Allah yang maha kaya. Maka jangan kamu tengok sesuatu yang zahir. Kalau kamu tengok sesuatu yang zahir, oh kayanya aku. Oh alimnya aku. Oh gagahnya aku. Kuasanya aku. Ketika mana kita berkuasa, kita kata, siapa boleh jatuhkan saya? Contoh, siapa boleh jatuhkan saya? Ini maknanya. Ataupun kita ada pangkat, kamu kena ada aku. Aku ni orang yang berkuasa di sini. Bermakna dia mengambil dalil bahawa dia ini ada sifat kuasa. Sebenarnya tidak ada. Semua tidak ada. Tidak ada. Apa dia? Semua tidak ada. Yang ada Allah. Harta tidak ada. Ingat, binasa manusia itu apabila merasa dia wujud. Dia ada. Adanya harta, adanya ilmu, adanya pengaruh, adanya kuasa, itu binasa. Binasa. Maka dalam keadaan macam itu, semuanya duduk pada Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Dialah awal. Dialah awal Allah, tidak ada permulaan. Dialah yang akhir. Akhir Allah tidak ada akhir. Maknanya akhir Allah itu bermakna Allah itu baqa, kekal. Dialah yang akhir, yakni dialah yang kekal. Dialah yang zahir. Dialah yang batin. Dialah yang zahir. Dia yang zahir. Maka alam ini sebenarnya yang zahir itu Allah. Maknanya, contohnya apa? Nampak gunung, zahirlah ada yang menciptanya. Dia juga yang batin. Yang batin macam mana? Yang batin yang tersembunyi. Di sebalik gunung, Allah ada di sebaliknya. Dialah juga yang batin. Dialah yang batin. Iaitu Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Semuanya dalam Allah Ta'ala itu. Dalam kuasa Allah, dalam pengetahuan Allah. Faedah, ketahui olehmu bahawasanya mata hatimu tiada terbuka. Tidak terbuka mata hati. Mata hati kamu tidak terbuka, melainkan kemudian daripada menghilangkan tabiat. Melainkan kamu hilangkan tabiat kamu. Tabiat apa dia? Tabiat yang bersifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Rasa gagah, rasa alim, rasa bijak. Rasa alim bijak sama je. Rasa berkuasa, rasa memiliki, rasa kaya, rasa mulia. Itu sifat ketuhanan. Maka kamu tidak akan terbuka mata hati selagi mana kamu tak buang tabiat, maknanya ataupun sifat ketuhanan yang kamu ada. Begitu. Menghilangkan kerana apa? Kerana sifat ketuhanan yang kamu pegang, rasa mulia, rasa gagah, itu khayalan belaka. Tak ada pun khayal belaka. Lalu khayal, ada sifat khayal saja, benda yang khayalan. Tak ada lah apa, kami inilah apa ni, inilah kerajaan yang berkuasa. Tak ada khayal, tak ada kuasa pun. Inilah cendekiawan, ilmuwan yang bijaksana. Tak ada, bijak tu khayal je. Tak ada, semua khayal belaka. Lepas tu kekayaan, ambil duit lampau, oh kaya. Ambil duit sembako, oh cuah. Inilah kekayaan kami. Empire, apa ni, kekayaan. Jadi tak ada, itu khayal. Kamu tidak ada kaya pun.
Wahai orang kaya, kamu tidak ada kaya. Wahai orang alim, kamu tidak ada alim. Wahai orang yang berkuasa, kamu tidak ada kuasa. Wahai orang yang berpengaruh, kamu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Sebenarnya kerana semuanya itu milik Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan terbuka mata hati sehingga kamu buang maknanya tabiat kamu yang buruk tadi daripada segala khayalan kamu, khayal waham, sangkaan kamu, menyangka saja kaya. Orang Terengganu kata berasa. Kita ni tak habis-habis perasaan. Tak habis-habis penyakit perasaan. Allah tak ada arah lah. Jadi penyakit perasaan inilah hijab kita dengan Allah, sehingga kita tengok benda-benda tak nampak kesan apa-apa. Maka dia kata apabila mata hatimu itu di bawah tutup waham, apabila mata hati kamu ini tertutup dengan sangkaan kamu, sangkaan kamu tertutup dengan sebab sangkaan, nascaya tiada jatuh bagimu melihat hakikat, nascaya kamu tidak akan dapat melihat hakikat kerana duduk di dalam sangkaan lagi, waham kamu. Dan dikalau jatuh ia adalah umpama tiada hakikat. Kalaulah dikatakan bahawa dia kata seorang apabila duduk di dalam sangkaan tadi, maka tiada jatuh bagimu melihat hakikat. Kamu tidak akan dapat melihat hakikat. Tapi seandainya kamu dapat melihat hakikat, tapi sebenarnya tiada hakikat. Selagi mana tak buang, kamu tidak akan dapat melihat hakikat, walaupun kamu merasa kamu sudah melihat hakikat, tapi sebenarnya tidak. Bukan senang nak buang dunia dalam hati, bukan senang nak menghilangkan nafsu dalam hati, bukan senang nak maknanya nak merasakan bahawa tidak memiliki apa-apa, bukan senang. Nak membuang segala penyakit-penyakit ada dalam hati. Kalau rasa dah terbuang, tapi hakikatnya tidak, selagi mana kamu memakai pakaian ketuhanan tadi. Cara dia selagi mana kamu buktinya memakai pakaian ketuhanan, kamu melihat alam hanya sekadar alam. Kamu tidak melihat di sebalik alam itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata hijab kita dengan Allah. Banyaklah kita selama ini terhijab dengan Allah. Terlalu banyak kita terhijab dengan Allah. Minta maaf banyak. Kadang-kadang kita takut penyakit lebih pada takut Allah. Itu hijab. Kadang-kadang kita berpegang dengan sesuatu. Inilah yang menyembuhkan. Kita lupa kepada Allah yang menyembuhkannya. Jadi dalam keadaan macam itu, tertutuplah mata hati kita. Akhirnya melihat alam-alam. Melihat alam itu alam. Kalaupun dia kata, oh Allah Ta'ala lah yang mencipta, itu lidahnya sahaja. Saya tengok bukit, ya Allah comel bukit, Allah lah yang mencipta. Tapi itu bukan pandangan mata hati, itu pandangan mata zahir, walaupun lidah mengatakan begitu. Maksud dia kamu lihat mata zahir kamu alam, mata hati kamu melihat yang mencipta alam. Kamu lihat zahir alam, Allah mata zahir melihat alam. Mata hati tadi, mata hati bukan dengan lidah. Kalau dengan lidah siapa-siapa boleh. Allah Ta'ala yang mencipta belaka tu, sufi. Ahli tauhid dah. Dia kena dalaman hati. Buka pintu mata hati tadi, barulah dapat melihat Allah. Zikir tafakur, taubat, mencari bimbingan, duduk dengan guru mursyid. 4 perkara ini antara jalan membuka mata hati kita. Jadi sekadar inilah yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan, di atas kelemahan. Yang bercakap ini sebenarnya masih lagi jahil, dan jauh sekali untuk menjadi alim. Hanya mencari-cari jalan agar Allah menunjuk jalan kita semua mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Harap-harap semua yang mendengar dapat memahami apa yang dimasukkan. Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri, dan sehakikatnya ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kami tidak ada ilmu ya Allah, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ilmu melihat Allah ini bukan dengan lidah,
bukan dengan menghafal, bukan dengan melihat dengan mata zahir, tetapi ilmu itu adalah pancaran yang dipancarkan di dalam hati, sehingga hati tadi dapat melihat akan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga mendatangkan rasa keagungan, kebesaran kepada Allah Ta'ala. Itulah hakikatnya. Moga-moga Allah Ta'ala memberi faham kepada kita, insya-Allah. Kita akan sambung akan datang. Jadi sekali ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Mohon kepada Allah Ta'ala mengampunkan yang bercakap ini, dan juga kepada yang mendengar tapi lebih alim daripada ustaz, kalau ada kesalahan-kesalahan maka boleh ditegaknya melalui mesej yang personal ataupun WhatsApp yang tersembunyi. Menegur secara baik itu lebih afdal daripada menegur secara terang-terangan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.